Kalau tuan-tuan pergi ke mana-mana hospital, sama ada kerajaan ataupun hospital swasta, payah kita nak jumpa yang betul-betul ikut kiblat bilik-biliknya tu, wardnya tu. Payah. Sebab apa? Sebab dia tidak buat hospital patuh syariah ini daripada mula-mula banner lagi. Itu menyebabkan ada bilik ataupun ada ward ni yang kiblat dia betul-betul menghadap tandas. Itu yang berlaku sekarang lah. Oleh kerana patuh syariah nak dilaksanakan selepas banner hospital, maka tak dapatlah untuk buat sepenuhnya akan patuh syariah. Sebab bilik-bilik ni ada yang tidak menghadap kiblat secara betul lah. Ada sengit ke sana, ada sengit ke sini, dan yang paling teruknya menghadap tandas. Jadi kalau sekiranya nak melaksanakan hospital patuh syariah, dia kena mula buat daripada pembinaan lagi sepatutnya. Dengar kabarnya kalau di hospital Uniza sekarang ni di Terengganu, kebanyakan biliknya mengikut kiblat. Sebab dia dah berhasrat untuk buat hospital patuh syariah mula-mula sebelum dibina lagi. Itu yang berlaku sekarang lah. Dan boleh dikatakan, tuan-tuan, untuk makluman bagi yang tak tahulah, bahawa KKM atau Kementerian Kesihatan di hospital-hospitalnya telah pun melaksanakan HMI ini atau Hospital Mesra Ibadah bermula dari tahun 2014 lagi. Manakala kalau hospital-hospital seperti HUSM, PPUM dan seumpamanya telah mula sejak 2004 lagi. Cuma kita mungkin tak berapa sedar kehadiran sistem itulah, kerana mungkin kita tak pernah masuk hospital, mungkin begitu. Ataupun masa kita masuk, pegawai-pegawai agama ni tak sempat nak jumpa kita, mungkin begitu. Jadi KKM punya hospital sekarang ni dia ada 100 lebih, tak ingatlah berapa lebih tu. Boleh dikatakan pihak JAKIM telah meletakkan ustaz atau ustazah di 55 buah hospital sekarang ni. Yang bakinya sedang diambil untuk interview, untuk temuruga, untuk diletakkan pada semua hospital yang berbaki lagi tu. Yang dia buatnya, pelaksanaannya adalah pelaksanaan HMI, Hospital Mesra Ibadah, kerana dia lebih ringan daripada hospital patuh syariah. Hospital patuh syariah ni dia kena start daripada A sampai Z lah, tuan-tuan. Oleh kerana hospital kita ni telah dibina, maka kita buat dulu program HMI. Saya baru terlibat dengan HMI lah. Apa yang kita buat sekarang ni, saya sedang ikuti satu kursus 2 minggu. Sekarang ni lah, esok last day, tuan-tuan. Daripada minggu lepas, ni minggu terakhir, buat di hospital CHCTM, dulu HUKM. Buat di situ. Dan tajuk kursus yang saya masuk ni ialah TOT Islamic Chaplaincy. TOT Islamic Chaplaincy. Chaplaincy ni, tuan-tuan, istilah Kristian, tapi sekarang telah dilaksanakan di Birmingham, di hospital di Birmingham, tuan-tuan. Dan chaplainnya yang datang kursus kita ni ialah seorang chaplain perempuan, muslimah chaplain, tuan-tuan, chaplain. Jadi dia datang untuk beri kursus di mana, tuan-tuan, pegawai agama Islam ini, kita panggil pegawai agama Islam lah, kita jemah chaplain tu, gitulah, tuan-tuan, ya. Dah ada di situ di Birmingham tu, tuan-tuan, hospital Birmingham tu, dia dah berkhidmat 23 tahun. Jabatan chaplaincy dia tu, tuan-tuan,
ada 7 agama, Kristian, Hindu, Buddha dan lainlah, termasuk Islam. Jadi mereka ni masuk jumpa pesakit yang Islam, chaplain Islam dah masuk, yang Kristian, chaplain Kristian dah masuk gitu. Kadang-kadang ada juga yang pesakit Kristian yang minta chaplain Muslim yang masuk. Ada macam tu, 23 tahun. Jadi dia kongsi dengan kita selama 2 minggu program di HCTM sekarang ni lah. Dan boleh dikatakan banyak pendekatan baru yang boleh kita ambil. Walaupun bila kita dengar kalimah chaplaincy ni, orang dengar tu pun rasa macam Kristian ke? Orang dengar. Memang istilah atau term dia tu memang datang daripada Kristian. Tuan-tuan, ini yang berlaku sekarang lah. Contoh sekarang tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan supaya kita lebih banyak informasi tentang hal-hal perubatan dan juga Islam, peranan Islam di tempat kita. Apa yang saya hadapi sekarang bila kita masuk jumpa pesakit, setakat ni saya dah masuk jumpa pesakit 2,800 orang, lebih kurang daripada tahun lepas 2021 bulan 3 mula kerja sampailah ke hari ini. Saya dah menziarahi 2,800 pesakit. Yang paling banyak tuan-tuan 90% yang bertanya yang memang tak tahu. Benda cukup senang tuan-tuan, cukup mudah bendanya. Letak beranula di tangan, yang ada jarum, ada stiker tu. 90% tak tahu hukum dia macam mana. Sebab apa 90% tak tahu tuan-tuan? Sebab pendekatan ini tidak dibawa ke masjid-masjid seperti ustaz-ustaz bincang tentang hal ini. Tak ada. Melainkan nadirlah, benda jarang sangat kalau ada ustaz-ustaz macam ni yang bentang, alhamdulillah. Tapi berdasarkan angka yang saya dapat itu, angka tu saya buat perbandingan daripada bulan ke bulan sehingga setahun 3 bulan. Maka setiap bulan tu 90% orang tak tahu bahawa hukum lalukan air di atas beranula tu tuan-tuan adalah wajib, dan dia dikira sebagai kulit kita, kira rata. 90% setiap bulan tak tahu, pesakit tak tahu. Dan yang menyedihkan lagi tuan-tuan, bila seseorang pesakit itu masukkan tiup urin ke kemaluannya untuk buang air, rupanya ramai orang tak tahu bahawa bila nak ambil sembahyang, orang begini tak boleh ambil air sembahyang sebelum masuk waktu. Dia kena ambil sembahyang selepas masuk waktu. Rupa-rupanya juga tuan-tuan, orang ramai tak tahu. Yang tahu alhamdulillah. Tayamum itu kita mula bertayamum bila masuk waktu. Jangan bertayamum sebelum masuk waktu. Ramai juga tak tahu tuan-tuan, ramai juga tak tahu. Orang duk set minda dia ni bahawa, mindset dia ni bahawa bila tayamum mesti debu. Padahal bata yang warna kuning itu pun boleh. Dia kata tak lekat apa pun, tak lekat bukan syarat dia. Letak je tangan tu, tak kira lekat debu ke tak debu ke, pasir ada ke tak ada, yang penting sapu muka je walaupun tak nampak debunya. Tuan-tuan, insya-Allah ya, bila kita sendiri yang bahagian pegawai agama pun terpaksa belajar dulu, geleng kepala dah pasal apa, ramainya orang tak tahu ketika semayang tuan-tuan. Lepas tu benda yang saya hadapi juga ialah bila kita bertembung fatwa. Susah sungguhlah ni bertembung fatwa, bertembung ustaz-ustaz. Contoh tuan-tuan, perkara yang paling pelik saya jumpa
Orang sakit tak boleh guna kerusi langsung. Dia mesti sembahyang semua cara berdiri. Tak kepelik tu. Tak boleh duduk. Berdiri, rukuk dalam keadaan berdiri, sujud pun berdiri juga. Tak boleh duduk atas kursi. Padahal Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang tak boleh solat macam biasa, maka duduk faqaidan. Kalau tak boleh duduk, mengiring. Macam tu. Mana dia pergi, dia letak hadis Nabi pun tak tahulah. Kes ini ada satu saja, walaupun tak banyak, ada satu saja kes yang dia pegang sejak 3 tahun. Orang sakit tak boleh duduk atas kursi ketika sembahyang, tuan-tuan. Itu semua benda-benda pelik yang bercanggah pendapat. Antara yang bercanggah pendapat, tuan-tuan, yang biasa bercanggah ni, orang sakit lawan kita. Orang sakit kata kita tak betul. Bila kita ada granula sini, tuan-tuan, kita pun ambil air, kita sembuh pakai spray, sembuh biar rata semua atas dia. Tak apalah, dia memang waterproof kan, tuan-tuan ni, dia tak masuk air dalam tu. Lepas tu dia boleh tukar. Pendapat yang kita pegang sekarang ni ialah pendapat Jakim. Ada pun pendapat Syafi'i, tuan-tuan, Imam Syafi'i, bila ada halangan pada anggota wuduk, maka dia ambil wuduk dan dia cover dengan tayamum, untuk cover tempat yang dikatakan tertutup tadi tu pada anggota wuduk. Yang satu lagi, kalau dia ada anggota tertutup atau terhalang air pada anggota wuduk, maka sembahyangnya dia kena qada. Saya pun mula-mula masuk pakai pendapat ni. Ada 2-3 orang pesakit kata, kalau macam tu tak apalah ustaz, saya pakai tinggal teruslah sembahyang, saya qada terus je lepas ni. Jadi dia tinggal terus sembahyang. Maknanya kita tak boleh pakai pendapat tu. Nanti menyebabkan orang tinggal sembahyang. Dia kata tak boleh, saya nak qada. Saya pun tanya dia, kalau tuan mati sebelum dapat qada macam mana? Dah susah sangat ustaz. Susah pendapat ni, dia kata macam tu. Jakim pun upgrade pendapatnya sejak 3 tahun dulu, bahawa tuan-tuan, bila ada halangan seperti granula tadi tu, maka disapu, dibasuhkan atasnya, diratakan atasnya, ganti kulit dia, dan tak perlu cover dengan tayamum, tak perlu qada, tuan-tuan. InsyaAllah. Tempat saya sendiri, Terengganu, Pejabat Agama Terengganu masih pakai yang kata kena qada tadi tu. Itu masalah saya. Masalah saya masalah pertembungan pendapat. Masya-Allah, tuan-tuan ni, ada seorang pesakit, bila kita kata pasal apa nampak tertanggal granula tu, pasal apa? Dia kata saya ambil sembahyang. Kenapa, kena buka ke? Ustaz Azhar kata kena buka. Setiap kali ambil sembahyang buka, setiap kali ambil sembahyang buka. Saya kata nanti cabut dia punya jarum tu, nak cucuk pula tu, panjang tu, nak cucuk pula ke? Panjang tu, tuan-tuan. Dalam tu dia ada plastik keras, cucuk baru tarik jarum tu keluar. Jadi yang tinggal tu ialah plastik keras tu dalam badan, dalam tu kita. Nak cucuk balik tu susah, tuan-tuan. Bertembung pendapat, tuan-tuan. Padahal Jakim dah keluar yang paling senang, paling mudah. Antara lagi, tuan-tuan, saya rasa ramai orang tak tahu, orang sakit qasar tak boleh. Betapa ramai saya tengok tanya dia qasar dan jamak sekali. Jamak boleh, qasar tak boleh. Saya cuba cari dalam kitab, bincang, telefon ulama, telefon ustaz ni, antara Ustaz Husni PPZ, dia orang yang biasa dengan hospital, Ustaz Husni PPZ antaranya. Dan juga beberapa orang yang duduk di HUSM, tanya, ada tak ruang untuk qasar? Tak ada, kata dia. Berlambat-lambat orang sakit dia qasar. Berlambat tuan-tuan qasar. Saya kata tak boleh, jamak saja boleh.
Jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Ada satu lagi jamak apa tuan-tuan? Jamak suri. Ada yang keempat, jamak ta'yah. Itu gurau je lah tuan-tuan. Jamak takdim, jamak takhir tuan-tuan jelas. Jamak suri dia bukan jamak sebenarnya, melewatkan waktu pertama, mengawalkan waktu kedua. Jamak suri nama dia. Orang biasa tak boleh buat, dilarang melewatkan semayang. Tapi untuk orang sakit tak apa, sebab dia nak ambil semayang susah. Tuan-tuan, kita galakkan ambil ataupun gunakan jamak takdim, sebab bimbang nanti mati selepas masa asar kalau nak buat jamak takhir. Tuan-tuan, yang jamak ni bukan pesakit saja, nurse, doktor, petugas perubatan yang duduk dalam bilik OT tuan-tuan. Dan juga kajian dia buat, orang yang tulis buku sakit ni tuan-tuan, nak boleh cerita tentang jamak tu, dia pergi duduk tempat bomba 1 bulan nak keluarkan hukum jamak ni. Dia pergi duduk 2 bulan di tempat menara kapal terbang tu. Kan orang duduk situ tak boleh lari tuan-tuan, nanti berlanggar kapal terbang. Dia duduk situ 2 bulan nak keluarkan hukum jamak tu. Kalau kita pelekehkan, orang tu tak patut dah tuan-tuan. Dia buat satu buku, Ustaz Syukri Ali nama, selalu keluar radio Manis FM, Ustaz Syukri Ali, insya-Allah tuan-tuan. Dia buat satu buku yang sangat bernilai, yang sangat berguna kepada kita tuan-tuan. Macam mana sembahyang ketika masa kritikal. Dia buat tajuk buku tu, dijual merata dah 10 kali cetak tuan-tuan buku tu, antara rujukan yang kita ada, insya-Allah tuan-tuan. Betapa ramainya pesakit yang kata kalau macam tu Ustaz, saya kena qada balik yang saya qasar tu, saya kena qada balik lah, sebab qasar tak boleh bagi orang sakit, melainkan pesakit itu memang datang daripada 2 marhalah. Ya boleh 2 marhalah boleh, itu pun 3 hari dan sebagainya, seumpamanya macam kita tahulah tuan-tuan. Begitu keadaan yang berlaku di hospital tempat saya tu tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan, bila kita nak buat, kita tanya doktor, minta maaf kalau ada doktor kat sini, pasal apa bila kita, saya pergi bincang tuan-tuan, pergi bincang dengan bilik OT. Bila bincang dengan bilik OT, pasal apa kena pakai pakaian untuk pembedahan, buang habis semua. Luar dalam dia buang, baju dia buang, semua buang. Dah tu kalau hospital kerajaan ni dia pakai pakai ikat belakang, punggung mesti nampak punya. Kita pakai di katil kita, katil ward kita tuan-tuan. Kita berjalan, yang belakang kita tak nampak, orang lain nampak aurat belaka tu. Tu kita tanya, kenapa perlu pakai pakaian begitu? InsyaAllah tuan-tuan, di hospital Islam di Jordan, katakanlah kes yang berlaku, orang perempuan ni nak bersalin, dia susah nak bersalin. Mula-mula dia nak bersalin ni, nurse saja, nurse yang perempuan saja yang uruskan, ataupun matron yang perempuan uruskan. Ada masalah, perlukan kedatangan pakar, kena panggil pakar lelaki. Panggil pakar lelaki tuan-tuan, pakarnya turun, dia tutup semua yang perlu, dia buka tempat yang perlu saja sekecil mungkin. Bila lahir saja anak, dia pun tinggalkan, naik, seterusnya disambung oleh nurse yang perempuan. Cukup jaga, elok-elok boleh. Tapi bila kita tanya doktor, tak boleh. Dia kata tak boleh. Tak boleh ke tengah, tak boleh ke tepi, tak boleh kanan, tak boleh kiri, tak boleh ke atas, tak boleh ke bawah. Tak boleh. Mesti buang semua. Nak operation kaki, seluar dalamnya buang. Itu masalah dia tuan-tuan. Itu masalah. Jadi sekarang doktor kata tak boleh. Hospital Al-Islam Kampung Baru boleh. Kenapa Hospital Al-Islam Kampung Baru boleh? Kenapa doktor sini kata tak boleh? Tak bercanggah orang panggil tu. Kalau kita kata ustaz tahu apa, iyalah.
Nah, kalau hospital Al-Islam boleh buat, kenapa kita yang di hospital lain tak boleh buat? Kenapa kita tidak berusaha supaya patuh syariah itu dilaksanakan? Doktor ni orang Islam juga, dia pakar, dia orang Islam. Tuan-tuan, nak bincang tarikh masa sikit tuan-tuan. Nak masuk operation pukul 1. Pukul 1 nak masuk. 1.15 masuk Zuhur. Saya kata tak boleh lewatkan sikit supaya dia sempat semayang dulu, tak boleh ke? Tak boleh. Amboi tuan-tuan. Dia kata apa? Kita pun faham juga. Sekarang bila operation nak dibuat, dia ada 3 tim yang ada. Tuan-tuan ya, yang saya tahulah. Tim bius, tim pembedahan, tim yang terlibat yang sakit tu. 3 tim kata dia. Kadang-kadang 4 tim yang terlibat. Macam mana nak alih masa? Saya tanya satu soalan. Minta maaf tuan-tuan ni kalau ada doktor, minta maaf. Yang biasa kata pergi pukul 1, kadang-kadang 1.30 ambilnya. Kebanyakannya saya buat kajian, buat angka. Kebanyakan kata pukul 1, biasa 1.30 juga. Kes ni berlaku setiap kali nak pergi OT, janji pukul 1, tolaknya pukul 1.30. Sebenarnya dia boleh sembahyang. Jadi boleh pula terlewat ke apa, boleh pula. Tapi bila kita kata nak sembahyang, dia kata tak boleh. Kenapa tak beri ruang? Sebab masa kita yang buat. Kita yang buat masa-masa tu tuan-tuan. OT panggil dah telefon dah. Oh tak boleh sembahyang Ustaz. OT panggil. OT panggil tuan-tuan, dia parking dulu. Masuk dalam bilik tu dia parking dulu situ. Tak masuk lagi bilik OT. Kadang-kadang setengah jam baru dia tak masuk, tolak masuk. Kenapa tak beri ruang sembahyang? Sebab apa tuan-tuan? Kalau dia masuk pukul 1, Syafi'i tak boleh niat jamak. Sebab Syafi'i kena masuk waktu dulu baru niat jamak. Itu masalah satu. Yang kedua, bila dia masuk saja bilik pembedahan, maka dia akan dibedah selama 3 jam katakan. Dia keluar, dia tak boleh bergerak 3 jam juga. Memang tak benar bergerak. 3 jam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuan-tuan. Maknanya dia hilang 2 waktu sembahyang. Masya-Allah tuan-tuan, 2 waktu sembahyang dia hilang. Kalau pagi insya-Allah tak ada masalah apa tuan-tuan. Kalau tengah hari susah sikit. Nak adjust sikit tu, ada doktor, bukan semua tuan-tuan. Tak boleh kata dia. Tak boleh. Tapi bila saya tanya, tu yang janji pukul 1 tiba-tiba pergi 1.30 boleh pula? Saya tanya yang tu. Tak boleh. Kerana kita nak laksanakan Islam tu bukan senang tuan-tuan. Bukan satu benda yang senang. Masya-Allah. Kalau kira katakanlah kita ada bilik, tempat saya ni semua bilik. Semua bilik, tak ada yang berdua. Semua seorang. Hospital yang saya jaga ni lah, semua seorang. Kalau kita nak ubah tu kedudukan katil supaya menghadap kiblat betul-betul tuan-tuan, agaknya 10 juta tak cukup agaknya. Agaknya duit 10 juta tak cukup. Agaknya begitu tuan-tuan. Nak laksanakan tu. Subhanallah tuan-tuan. Pengalaman saya beri pengalaman pada tuan-tuan. Ada manusia ni tuan-tuan dia sakit. Bila kita nak masuk, saya nak masuk, nurse kena datang masuk dulu. Beritahu ni ada ustaz kita nak masuk. Tuan boleh beri ruang ustaz ni masuk ke? Dia kata ustaz datang masuk buat apa? Dia tanya nurse. Kata nak itulah kalau tuan-tuan nak tanya dia tentang semayang ke apa ke, tak payahlah. Tak payahlah. Saya ustaz juga kata dia. Tu dia tuan-tuan. Maknanya ada orang dia refuse daripada kita masuk. Dia reject kita tuan-tuan. Dia tak nak terima. Tapi kalau kita tanya dia hukum beranola tu macam mana, dia jawab apa tuan-tuan? Saya dah kena. Macam mana ustazah ke? Ustazah kata dia. Ustazah boleh kongsi sikit tak? Saya tanya. Ni ustazah yang terima lah. Ustazah boleh kongsi sikit ni basuh macam mana beranola ni? Dia kata gosok lumur air tepi dia lah ustaz. Ustazah pun tak tahu juga. Macam mana dia kata saya pun ustazah juga, saya dah tahu semua. Iya ke? Sekolah ada mengajar ke? Ada form 5 ke, form 4 ke, form 3 ke?
mengajar beranula tu sapu macam mana. Memang tak ada lah. Saya duduk sekolah juga tuan-tuan, 10 tahun duduk sekolah. Saya juga buat silibus pendidikan Islam. Memang tak ada lah tuan-tuan. Tapi dia kata saya dah tahu semua. Dia refuse tuan-tuan, reject saya tu. Ada juga orang kita nak masuk, nak bimbing agama, dia boleh tolak kita. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, seramai-ramai 2,800 setakat ni saya masuk, ada sekitar 2% saja yang tolak. Tak ramai. Cuma kita jadi confused tuan-tuan. Pasal apa tak nak? Pasal apa tak nak? Itu pelik tuan-tuan. Saya belajar di sekitar 2 minggu ni tentang chaplaincy ni tuan-tuan. Kita tak boleh nak salahkan pesakit. Itu kita punya etika, kita tak boleh salahkan pesakit. Dia dalam keadaan sakit. Tapi kita kena bimbing dia. Kena bimbing. Nak bimbing macam mana dia awal-awal tak pergi masuk? Tuan-tuan, itu yang berlaku sekarang ni tuan-tuan. Jadi banyak kalau tuan-tuan panggil ustaz-ustaz kita yang di mana ya, yang di hospital-hospital yang dia masuk jumpa pesakit ni tuan-tuan, banyak cerita-cerita yang pelik-pelik. Yang pelik-pelik tuan-tuan. Mereka semua ni berhadapan dengan masalah-masalah orang sakit yang langsung tak nak semayang. Ada macam tu tuan-tuan. Itu sikitlah pengalaman saya dengan tu tuan-tuan. Yang ni kita ni ada masa berapa minit lagi? Habis dah 4 minit tuan-tuan. Jadi saya berilah satu hadis pada tuan-tuan. Cadang nak beri hadis dulu, dah cerita yang tu dulu. Saya beri hadis satu, lebih kurang 6 minit kita ada tuan-tuan ni. Selesai yang tu, nanti kalau tuan-tuan nak tanya, boleh tanya di luar lah. Boleh tanyalah tentang hal-hal orang sakit ni. Satu hadis kata Abu Usaid pernah menceritakan pada satu kaum. Dia berkata, saya baca terjemah teruslah ya. Adalah kami berada di sisi Nabi SAW, lalu bertanya seorang lelaki, wahai Rasulullah, apakah akan kekal sesuatu daripada kebaikan kepada kedua-dua ibu bapa selepas kewafatan mereka berdua, sehingga aku dapat berbakti kepada keduanya? Apa dia hadis ni cakap tuan-tuan? Sebelum kita berhenti, kita bawa hadisnya satu. Orang ni kata, mak ayah saya mati. Bila mak ayah saya mati, apa yang perlu saya lakukan untuk berikan dia kebajikan pada dia? Dia dah mati dah. Nabi pun kata, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada 4 perkara. Bila ayah mak kita mati, kita nak tolong ayah mak kita, nak berjasa pada ayah mak kita, kita kena buat 4 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni saya petik daripada Adabul Mufrad. Mungkin ada ustaz mengajar sini tuan-tuan. Adabul Mufrad, hadis yang ke-35. Jilid pertama tuan-tuan. Nabi kata ada 4, mendoakan keduanya. Yang pertama, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sentiasa mendoakan. Kalau boleh setiap kali selepas semayang, sekali masa semayang, jadi kali 5 lah, 5 kali sehari semalam. Sepatutnya begitu. Minta ampun bagi pihak kedua ibu bapa kita. Yang kedua, memohon ampun untuk keluarga keduanya. Mohon ampun bagi keduanya. Sentiasa kita minta ampun bagi pihak mak bapak kita tuan-tuan. Rabbighfirli wa liwalidayya. Sama je tu tuan-tuan. Tadi doa tu Rabbighfirli, doa tu ialah minta ampun. Doa tadi tu banyak lagi doa. Doa suruh lebarkan kuburnya, doa suruh hindari seksa kubur, seksa neraka. Itu doa semua sekali tu minta. Minta ampun bagi pihak keduanya juga. Dosa-dosa ayah mak kita biar Allah ampunkan semua. Habis semua kita minta ampun dosa ayah mak kita. Cantumkan sekali yang pertama, 5 kali sehari semalam. Yang ketiga, memenuhi janji keduanya. Janji, kita janji dengan ayah mak kita apa, ataupun ayah mak kita ada berjanji dengan orang lain, apa dia,
hutang ayah mak kita, dia berjanji nak bayar, dia berjanji nak hadiah contohnya, tuan-tuan. Dia berjanji kata nak serah benda ni, tanah ni kepada pusat tahfiz. Contoh gitu tuan-tuan. Jadi kita kena tunaikan janji. Janji ayah kita tu, janji mak kita tu. Dia janji apa-apa saja tuan-tuan. Janji dengan adik-beradik dia ke, janji dengan mak dia ke, janji dengan atuk kita ke, janji semua kita tunaikan, memenuhi janji keduanya. Itu yang ketiga tuan-tuan. Janji apa saja tuan-tuan. Janji kadang-kadang ayah mak kita dia berjanji dengan anak angkat dia, beri pada anak angkat. Kan kita dah bincang 3 perkara tuan-tuan, 4 perkara bila seseorang tu mati dia kena buat apa. Yang pertama, ambil duit si mati, uruskan jenazah dia sehingga selesai, ambil duit si mati. Juga yang kedua, bayar hutang. Hutang Allah ada, hutang manusia ada, bayar dua-dua. Kalau tak boleh, tak cukup duit, bayar yang manusia dulu walaupun ada khilaf. Yang ketiga, beri tunaikan wasiat. Wasiat yang ayah kita beri. Contohnya, barang ni beri kepada orang sekian-sekian bila ayah mati, beri. Syaratnya tak melebihi 1/3 harta orang mati. Tidak melebihi 1/3 harta orang mati. Yang keempat, barulah bahagikan harta pusaka dengan anak beranak ni, barulah bagikan harta pusaka. 4 perkara tuan-tuan. Kena follow satu-satu. Nombor 1 selesai baru nombor 2, nombor 2 selesai baru nombor 3, nombor 3 selesai baru nombor 4. Seterusnya, apa lagi kita kena buat? Menghormati rakan taulan keduanya. Menghormati rakan taulan keduanya, pergi ziarah kawan-kawannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah, dan Abu Bakar pergi ziarah Ummu Aiman kerana Nabi selalu pergi ziarah Ummu Aiman. Abu Bakar pun mengikut perangai Nabi, pergi ziarah Ummu Aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sangat beri makan kepada kawan-kawan Khadijah ketika Khadijah telah wafat, sehingga menimbulkan cemburu pada jiwa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Rasa cemburu orang mati, cemburu pada orang mati. Sebab Nabi kita kerap sangat sembelih kambing beri kepada kawan-kawan Khadijah tuan-tuan. Begitu perangai Nabi. Gitu juga kawan-kawan kita, ayah kita, mak kita, kita buat baik dengan dia, hantar makanan pada dia. Itu juga dapat pahala sebelah ayah kita dengan mak kita tuan-tuan. Yang akhir sekali, dan menyambung hubungan kekeluargaan yang tidak kalian dapat melainkan daripada keduanya. Menyambung silaturahim. Sebelah mak, adik-beradik mak kita tuan-tuan. Sebelah ayah, adik-beradik ayah kita contohnya. Dia ada lagi sepupu kita tu, semua anak-anak saudara ayah kita tu, semua belah ayah kita. Anak-anak saudara sebelah mak kita, semua masuk belaka tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang mengutamakan orang lain daripada anak saudara. Padahal anak saudara tu kita pergi ziarah dia, kita pergi menerima jemputan dia, kita dapat 2 pahala. Menyertai jemputan, menunaikan jemputan. Yang kedua, hubungan silaturahim. Sebab tu kalau kita nak sedekah, sedekah cari orang yang ada kaitan dengan kita, 2 perkara dapat pahala. Contohnya kita punya anak saudara susah katakan, kita beri derma pada dia, maka derma kita tu dapat pahala. Satu lagi kita dapat anak tak baik, berbalah lagi, itulah keadaannya. Ibarat beginilah, ada orang dia sembahyang banyak, qiyamul lail lagi, tapi kuat dengkinya, sembahyang banyak. Ada orang sembahyang qiyamul lail 2 rakaat je, tapi senyum sentiasa, tidak hasad dengki pada orang. Mana lebih baik? Contoh gitu tuan-tuan. InsyaAllah 4 perkara yang kita bincang, ataupun 5 perkara. Yang kata kalau ibu bapa kita mati, 5 perkara ni lah kita buat, atau 4 perkara ni lah kita buat. Jadi sekarang ni tuan-tuan, bila kita nak buat yang ini,
Malam ni tuan-tuan dah tahu ni hadisnya, maka selepas balik ni kita mula senarai lah apa yang patut kita buat dan apa yang tak patut kita buat. Yang pertama, tuan-tuan, doakan kedua ibu bapa kita. Yang kedua, minta ampun. Yang ketiga, penuhi janji. Yang keempat, menghormati rakan taulan keduanya. Yang kelima, tuan-tuan, menyambung silaturahim yang ada berkaitan dengan keduanya. Itu tuan-tuan, sekadar itu yang dapat dibentang. Wallahu a'lam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.